pada kitab yang kedua, namanya Bahrul Mazi. Nah, untuk pagi ini kita sambung bab yang ke-51. Dah mengujung ni kena. Kitab tadi pun mengujung, kitab ini pun mengujung dia. Tapi mengujung pun bukannya kejap ni tamatnya. Tak tahu ni dapat tamat ke dah, wallah alam. Jangan yang ajar ni tamat dulu. Bawa kitab ni. Bab yang ke-51. Babu ma jaa fi mukhalatihin nas. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjuk ia atas bercampur gaul dengan orang-orang. Apa hadis-hadis tentang bercampur, tentang bermesra dengan orang ramai. Apa hukumnya, tengok ni. Bergaul-gaul dengan orang ramai, berinteraksi dengan orang ramai. Elok ke tak elok, dosa ke tak, pahala ke tak. Tengok apa kata Nabi. An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza kana mukhalitan nasa wa yasbiru ala adahum khairu minal muslimi alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Itu bunyi hadis cakap Arab ni. Kat Melayu apa entah, saya pun tahu. Daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar tu anak Syoma. Ada dah namanya. Siapa tahu namanya? Abdullah bin Umar, ya. Dia dipanggil Ibnu Umar. Anak kepada Umar bin Khattab. Orang nama Ibnu ni, orang nama Abdullah ni banyak dipanggil Ibnu. Abdullah bin Abbas panggil apa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Banyak dia. Orang nama Abdullah tu banyak dia Ibnu. Anak Syanu. Kalau kaum Melayu lah. Daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, sabdanya, orang Islam apabila ada ia bergaul dengan orang dan sabar ia atas penyakit mereka itu, lebih baik daripada orang Islam yang tiada bercampur orang dan tiada sabar atas sakit mereka itu. Jadi mana kalau kita bergaul dengan orang, sabar di atas penyakit macam-macam penyakitnya. Sesama ke kanser ke apa pula, dia sabar di atas penyakit yang menimpa mereka itu. Itu lebih baik daripada kalau seorang-seorang ramah je, tak ada bergaul dengan siapa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah berkata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu gelarnya apa? Hujjatul Islam. Itu namanya apa? Al-Ghazali. Atau boleh dipanggil Abu Hamid. Dia ada anak namanya Hamid, dipanggil Abu Hamid, bapa si Hamid. Imam Al-Ghazali, orang alim besar. Dia terkenal dengan ilmu tasawufnya. Kerana banyak mengarang kitab tentang tasawuf. Di antara karangan yang paling masyhur apa? Yang tasawufnya Minhajul Abidin. Dia semua ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf ada, tapi yang lebih terkenal dia ada ilmu tasawuf, ya. Padahal bukan tak ada tauhid, bukan tak ada fiqh. Tapi dia semua dia tahu. Itu namanya hujjatul Islam. Lawyer Islam, peguam Islam, apa saja tentang Islam dia tahu semua. Tauhid dia tahu, fiqh dia tahu, ya, tasawuf lagi dia hebat. Itu namanya Al-Ghazali. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah berkata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya itu dia hidup ulum berdasarkan agama-agama, berdasarkan ilmu-ilmu. Din, ilmu agama. Dia hidup berdasarkan ilmu-ilmu agama. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Yang paling masyhur ini kita tahu. Adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya bagi orang-orang yang ada perselisihan yang banyak pada masalah berasing diri, dia mengasingkan diri, ya, dia seorang je,
Dia uzlah. Dan istilahnya uzlah. Uzlah tu yang seseorang aja. Tak nak bercampur kawan dengan manusia. Ya, ada pun kemudian daripada itu maka bahawasanya bagi orang-orang yang ada perselisihan, ada yang mengatakan elok, ada yang mengatakan tak elok masing dengan diri itu dengan manusia. Yang banyak pada masalah berasing, berasing diri daripada orang dan bercampur kawannya. Elok asing diri ke atau bercampur kawan? Itu elok sama orang ramai ke atau kita berasing dengan orang ramai? Itu macam-macam ada pendapatnya. Atau bercampur kawan, ya? Dan memperutamakan salah satu daripada keduanya atas lainnya. Ada yang kata elok pun campur, ada yang kata tak usah campur lah, macam seorang rumah uzlah lebih baik ni. Dan memperutamakan salah satu daripada keduanya atas lainnya. Sungguh pun ada tiap-tiap daripada keduanya itu tiap-tiap lepas daripada kebinasaan. Dua-dua tu ada. Nak binasa pun boleh, nak tak binasa pun boleh. Kedua-duanya ada guna dia ada bahaya ni. Dua-dua ada, kegunaan pun ada, kebinasaan pun ada. Sungguh pun ada pada tiap-tiap pada keduanya tu dan tiada lepas daripada kebinasaannya. Ada binasa, ada faedah yang dijauhkan daripadanya. Dan berapa banyak faedah yang dikehendakkan kepadanya. Dan cenderungan, cenderung hati yang terpikat. Seronok melakukannya. Dan cenderungan yang banyak, cenderungan kebanyakan ahli-ahli ibadah. Jadi ahli ibadah cenderung untuk nak berkawan kan, tak nak berkawan. Dan orang yang zahid, apa tu zahid? Bukan zahid Hamidi. Zahid tu ni berpaling dari dunia kecuali yang penting. Itu namanya orang zahid. Orang ni panggil zahid, perbuatannya zuhud. Dia zuhud artinya dia berpaling dari dunia kecuali yang amat diperlukan. Yang dunia ni, kalau dunia tu yang tak ada guna dunia dan akhirat, itu namanya dunia. Tak ada faedah dunia pun tak ada faedah, di akhirat pun tak ada faedah, itu namanya dunia. Kalau ada faedah akhirat itu bukan dunia, itu namanya akhirat. Walaupun dia perbuatan dalam dunia ni, namanya akhirat. Yang dunia ni dia tak ada apa faedah. Tak ada manfaat langsung. Kalau dia main tak ada apa manfaatnya. Main seremban, apa manfaatnya? Main congkak, apa manfaatnya? Itu dunia, ya? Main seremban, main congkak. Lagi baik, main kalau panjang. Kalau main badminton, ada manfaat akhiratnya. Dia sihat badan dunia, badan nasihat. Itu main badminton. Tapi untuk aurat lah, jangan pakai seluar pendek. Awak ada manfaat. Itu bukan dipanggil dunia. Kalau dia ada manfaatnya bukan dunia, dia akhirat. Ini dunia ni tinggal dunia aja. Itu dipanggil dunia. Jadi itu. Dunia pun tak ada manfaat, tak ada mudarat. Akhirat pun tak ada manfaat, tak ada mudarat. Memperutamakan salah satu daripada keduanya di atas lainnya. Sesungguhnya ada cacat daripadanya keduanya itu pada lepas daripada kebinasaan. Tak ada lepas daripada kebinasaan. Kadang-kadang jadi binasa. Dan dijauhkan daripadanya. Patut dijauhkan. Dan berapa banyak faedah. Ada pula faedah, ada gunanya. Ada manfaatnya. Yang dikehendakkan kepadanya. Dan cenderungan. Seperti orang itu cenderung. Hati yang berat nak ke situ. Cenderung. Cenderungan kebanyakan ahli-ahli ibadah dan orang-orang zahid. Orang zahid itu orang yang berpaling dari dunia. Kepada memilih akan kebanyakan, memilih kepada akan berasing diri. Dia tak nak ikut orang ramai. Berasing diri dan mengutamakannya. Lebih suka pilihannya itu di atas bercampur gaul. Dia lebih lagi nak mengasingkan diri, tak nak bercampur gaul. Tak nak bersama dengan orang ramai. Dan bermula barang yang kami sebutkan dalam kitab bicara bersahabat. Ada kitab namanya, antara kitab yang karangan Mauzali itu apa? Bidayatul Hidayah. Ada adab bersahabat. Atau petikan dari dia tu. Tapi bukan dia mengarangnya. Kitabnya apa? Hidayatul Salikin. Ada adab untuk bergaul tu. Adab untuk sahabat.
Jadi mengutamakan lebih suka pilihannya dan bercampur gaul dan bermula barang yang kami sebutkan dalam kitab bicara bersahabat itu lebih daripada kelebihan bercampur gaul dan beraku-aku. Beraku-aku mengaku saudara lah. Beraku-aku saudara dan bermesra-mesraan. Hampir itu hampir berlawanan dengan barang yang cenderung kebanyakan daripada pilih berjauh. Nak bersama itu lebih ramai orang cenderung daripada nak jauh-jauh dengan orang asing, dengan orang ramai. Daripada berjauh-jauh dan berasing diri, maka membukakan dan menerangkan. Jadi keputusannya boleh hati terbuka, boleh terang hati, boleh dapat menerangkan. Dan menerangkan pada mana-manakah benarnya pada demikian itu satu perkara yang muhim, yang muhim yang membinasakan, yang tak bagus dia muhim dia, dan boleh berhasil yang demikian itu dengan mempetakan dan diperbuatkan dua bab. Ada dua perkara boleh buat, bersampur pun boleh, berasing pun boleh. Pertamanya bab pada menyatakan qaul tu golongan-golongan, kumpulan-kumpulan, menyatakan qaul mazhab, dan hujah padanya. Hujah tu dalil-dalilnya, ngapa patut campur, ngapa patut berasing, ada hujah, ada dalil, ada sebab. Itu qaul Yang keduanya membukakan dan menerangkan manakah betul nak campur gaul ke betul atau nak berasing antara dia seorang diri. Mana lebih betul, mana lebih baik. Itu dia. Dan menerangkan manakah yang betul serta menyampaikan dan meringkaskan segala faedahnya dan kebinasaannya. Tak ada faedah ke atau binasa? Mana lebih banyak faedah ke banyak binasa? Itu tergantung keadaan Sebelum diterangkan qaul mazhab itu disebutkan dalil. Dalil itu bukti apa dalil Allah tu ada? Apa dalil Allah tu ada? Alamnya dia adalah Allah. Itu dalil akal, dalil akli dalil naklinya, dalil petikan Allah kabar Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Itu namanya dalil, bukti. Bila ada bukti baru kita yakin, baru kita tahu. Macam dalam mahkamah juga, kalau ada bukti, kesalahan dia tetap ada salah. Kalau tak ada bukti, bagilah dia apa? Bagilah dia benefit of doubt. Tahu apa benefit of doubt? Ada ruang untuk diragu-ragukan kerana tak ada bukti yang jelas. Ini begitulah. Dia dalil. Bila ada dalil baru kita betul-betul yakin. Membukakan dan menerangkan manakah betul serta menyampaikan dan meringkaskan segala faedahnya dan kebinasaannya. Mana yang lebih banyak faedah ke binasaannya? Elok ke mana banyak? Mana elok ke banyak tak elok? Sebelum diterangkan qaul mazhab itu disebutkan dalil, disebutkan bukti-bukti atas kelebihan bercampur gaul. Mula-mula ceritakan apa lebihnya bercampur gaul antara manusia-manusia. Apa faedahnya kita bergaul dengan orang ramai? Ada kelebihannya. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa. Abu Isa ni Tirmizi At-Tirmizi. Dengan katanya apa? Ani ibn Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Hadis yang dah kita baca tadi diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebut nama sahabatnya, iaitu namanya Abdullah bin Umar, iaitu Ibnu Umar, sahabat Nabi tu.
Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Daripada Nabi SAW katanya, bermula seorang yang Islam apabila ia bergaul dengan orang serta sabar dia. Dia sabar dengan bergaul tu, dengan penyakit-penyakit yang ada di kalangan orang yang dia bergaul tu. Kesusahan yang dialami oleh mereka itu, yang diderita oleh mereka itu, dia sabar. Dan sabar ia atas pemberi mudarat mereka itu. Yakin tahan sabar, yakin kurang tahan sabar pula. Tahan sabar ia dan tidak menjadikan fitnah. Penyakit itu tidak jadi fitnah, tak ada pula dia sampai tak semayang, sampai beribadah tak boleh dan sebagainya kerana penyakit itu. Jadi tak ada fitnah. Tidak menjadikan fitnah padanya. Lebih baik daripada orang yang Islam yang tiada bercampur gaul. Lebih baik orang jenis yang bercampur tu daripada orang yang tak nak campur gaul dengan orang ramai. Dia seorang aja. Dia tak ada keluar-keluar, tak ada bercampur dengan manusia. Dia cerita dia aja. Itu kaum baik. Yang baiknya bercampur gaul dengan orang ramai. Yang tiada bercampur gaul ia dengan orang-orang serta tiada sabar. Udahlah, tak bercampur, tak sabar tu. Tengok orang tu penyakit, dia mula lari daripada orang tu, ya. Tak sabar ia atas pemberi penyakit mereka itu. Padahal penyakit itu siapa yang datangnya? Allah. Yang sakit Allah datang itu. Sabarlah. Dia sambil sabar, bersiap supaya penyakit itu hilangnya. Cari dia ubat dan sebagainya. Maka pemberi penyakit dan mudarat ia seperti dikonjak. Dikonjak kunyitnya. Dikonjak kunyitnya. Kenyit, dikonjak kenyitnya. Dikonjak kenyitnya, kata dia. Terima dan tak terima, itu je. Dan mendengarkan kalam sindiran. Kadang-kadang nyindir-nyindir. Kata apa? Kata kait. Kata itu kait-kait ngait. Perli-perli aja. Dan lainnya daripada mereka itu. Jadi itu konjak kenyit itu macam-macam. Kadang kita marah dengarnya, kadang-kadang seronok dengarnya. Itu konjak kenyit. Kemudian masalah 174. Bercampur gaul dengan orang. Apa kata mazhab ulama? Orang alim, orang ulama tu ramai. Kalau seorang panggil alim, tapi orang Melayu seorang katanya ulama. Ustaz Osman tu ulama dia. Tak betul tu. Dia alim aja. Banyak ilmu dia panggil alim. Tapi orang Melayu selalu salah guna. Ya tak? Seorang dikatanya apa? Dikatanya macam orang ramai, ulama tu kan. Tapi tu ulama tu, padahal dia seorang tu dia alim je, bukan ulama. Ulama kalau 3 dan lebih, baru panggil ulama. Ustaz Osman, Ustaz Ismail bin Ibrahim, lagi Ustaz apa lagi bang? Ustaz mati ke Ustaz Halim, Halid, Arif, Ustaz Ali Zakwan. Tiga-tiga dia panggil ulama. Tapi kalau Melayu seorang dia Ustaz Ali tu ulama, tak betul. Dia alim je. Ya, gitu juga arwah tu ramai. Allah yarham seorang ini arwah. Kalau ramai tu panggil arwah. Ya, ila arwahi ahli kubur. Ada waya ala liku. Boleh tu. Ini orang Melayu seorang panggil arwahnya Haji Ibrahim. Padahal seorangnya, kalau seorang panggil apa? Roh. Bukannya arwah, roh. Itu kena betulkan bahasa gitu tu, ya. Seorang panggilnya Arifin. Ada tak manusia seorang namanya Arifin? Padahal kalau seorang tu Arif. Tapi orang Melayu seorang panggil Arifin. Dulu sahabat kita ada seorang Arifin, ada yang ngaji tempat lain pula. Dia yang kata dia meninggal dunia, padahal dia bukan dia yang meninggal. Arifin juga namanya, tapi itu kawan saya yang lain namanya Haji Arifin bin Suri. Baru meninggal, ya. Jadi kata dia yang meninggal, Tuan Ibn Nuzlan telefon saya. Iya, Arifin itu meninggal bukan gitu, itu lain, ya.
Dia ngaji dulu. Kenal tak? Kenapa dia dah ngaji dengan baik. Dia patutnya dia namanya Arif aja. Bukan Arifin, Arif ya. Baik. Jadi masalah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya dan syarihnya dan syarihnya berarti uraiannya, bermula mazhab ulama itu telah bersalah-salahan pada bercampur gaul dengan orang-orang yang berasing diri dan berasing diri. Patut campur ke patut mengasing diri? Bersalah-salahan ramai. Ada ulama kata elok campur gaul, ada ulama kata elok mengasing diri. Usulah seorang aja. Takut dia dapat penyakit kalau dia bercampur gaul dengan orang ramai. Maka telah zahir perselisihan dan bersalah-salahan itu antara tabi'in. Tabi'in itu apa? Orang-orang yang selepas sahabat. Itu mengenai tabi'in. Orang-orang yang hidupnya selepas sahabat. Mula-mula zamannya Nabi. Itu yang terbaik. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Zaman Nabi itu yang terbaik. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Itu zaman sahabat. Itu nombor dua baik. Kemudian Nabi sebut dua kali. Summal ladzina yalunakum, summal ladzina yalunakum. Khairul qurun qarni, summal ladzina yalunakum, summal ladzina yalunakum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Itu namanya tabi'in. Selepas sahabat tabi'in. Apa itu? Tabi'in. Ketiga-tiga golongan ni, golongan Nabi, golongan sahabat, golongan tabi'in, golongan tabi'in itu dipanggil apa? Salafus soleh. Panggil apa? Salaf as-soleh. Itu panggil salafus soleh. Ya. Zaman sahabat, zaman tabi'in, itu panggil salafus soleh. Zaman orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka, itu panggil salafus soleh. Zaman salafus soleh itu paling common, paling malas, paling tak guna. Memang sunat mereka itu 100 rakaat sehari malam. Zaman itu. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, zaman Bilal bin Rabah itu paling common, paling malam. Satu hari malam memang sunatnya ya. 100 rakaat sehari malam. Zaman kita ni, memang zaman apa? Halafut soleh. Bukan salafut soleh, halafat soleh. Halaf tu orang kemudian. Atoleh tu majoriti jahat-jahat lagi. Payah nak cari orang-orang yang soleh-soleh. Payah nak jumpa tak boleh. Banyakkan yang jahat lagi. Itu namanya halafut soleh. Mana ramai? Yang semayang ke yang naik wayang? Mana ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Mana ramai? Yang berjihad ke yang jahat? Mana ramai? Yang warak ke yang wakrak? Itu namanya halafut soleh. Zaman itu namanya salafut soleh. Majoriti yang baik mereka. Baik, masalah bercampur gaul dengan orang. Apa kata mazhab ulama? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya namanya Ihya Ulumuddin. Dan syarihnya, penerangannya, bermula mazhab ulama itu telah bersalah-salahan pada bercampur gaul dengan orang-orang yang berasing dan mengasing diri. Patut campur ke patut mengasing diri? Itu salah-salah pendapat. Maka telah zahir perselisihan dan bersalah-salahan antara tabi'in. Tabi'in tadi ya, lepas sahabat panggil tabi'in. Antara tabi'in. Maka telah berjalan kepada memilih lebih baik berasing diri. Senang mungkin memilih untuk berasing diri daripada bergaul dengan orang ramai. Lebih baik berasing diri dan lebih utama daripada bercampur gaul dengan orang itu. Iaitu yang dia kata macam itu Sufyan bin Sa'id. Nanti Sufyan bin Sa'id kata lebih baik seseorang dia. As-Sawri. Sufyan bin Sa'id As-Suri, Suri. Dan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni wali tau. Cuma dia tak mengaku diri dia wali lah. Nama Ibrahim bin Adham. Dia ni asalnya raja. Raja. Tapi tak pernah menyembah Tuhan masa itu. Orang menyembah dia pergi apa? Dia pergi berburu. Orang menyembah dia masa itu jadi raja. Dia pergi berburu. Buru
Baru datang lah, baru usaha ke, berwarna ke. Orang nak semayang. Tapi Allah nak tunjukkan hidayah padanya. Masa dia nak naik kuda tu, pelana tu cakap. Tahu pelana? Tempat duduk kuda tu bagi pelana. Cakap pada dia, kamu ni apa nak jadi? Orang semayang kamu kerja apa? Memburu. Kamu dah dekat nak tumpuk ni, agak tidak saya dengar ya. Pelana tu cakap dengan dia. Dia pun terkejut. Pelana boleh cakap itu kalau Allah nak bagi petunjuk itu caranya. Maka lepas tu dia pun terus keluar daripada tempat itu, terus mengembara. Tinggal ke istana tu. Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung menuntut ilmu. Itu kerja. Sampai dia jadi wali. Dia itu jadi wali tau. Tapi tak adalah dia mengaku jadi wali. Kita yang mengatakan dia itu wali. Ditinggal ke istana tu untuk mencari ilmu. Lepas tu dia ngajar. Lepas tempat tu dia ngajar ilmu itu ke mana-mana pergi. Tak ada jadi raja lagi gitu. Itu nama Ibrahim bin Adham. Bukan Ibrahim Isa. Ibrahim Isa bukan wali. Ini siapa? Wali. Ini Ibrahim bin Adham. Itu wali ya. Wali Allah tu. Itu gitu lah. Itu Ibrahim bin Adham ya. Al-Balqi ya. Al-Balqi dan Daud ibn Nusair At-Ta'i dan Al-Fudal bin Riyad, Al-Fudal bin Iyad At-Tarmimi dan Sulaiman Al-Khawas dan Yusuf Asbas dan Huzaifah bin Qatadah Al-Mar'asi dan Bishr bin Al-Harith Al-Hafi radhiyallahu anhum. Itu kalau ramai radhiyallahu anhum. Kalau seorang lelaki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau perempuan semua salah. Radhiyallahu anhunna. Radhiyallahu anhunna. Itu kalau jumpa kita tua betul lah. Bagaimana? Maka mereka itu tidaklah semuanya daripada lapis tabi'in. Bukan tabi'in tu kan, kadang-kadang lepas daripada itu ya. Tetapi muafakat fikiran mereka itu. Muafakat artinya sekali setuju antara mereka dan mereka itu. Dengan fikiran at-tabi'in, mereka muafakat dengan fikiran tabi'in. Tabi'in tu campur ke tak? Orang tabi'in tu campur ke tak? Campur ya. Dan telah berkata kebanyakan daripada tabi'in dengan sunat bercampur gaul dengan orang-orang. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu sunat ya. Campur gaul itu dia sunat. Dapat pahala. Bercampur gaul dengan orang-orang dan membanyakkan orang kenalan, banyak orang kenal, dan saudara-saudara kerana Allah Azza wa Jalla. Apa arti Azza wa Jalla? Azza ni apa? Mulia, maha mulia. Wa dan Jalla maha agung. Azza wa Jalla artinya maha mulia dan maha agung. Itu gelaran bagi Allah ya. Supaya berjentik-jentik. Jentik itu apa ni, bergurau-gurau lah, dan bermesra-mesra dan berkasih-kasih sama-sama orang mukmin, dan bertolong-tolong dengan mereka itu pada agama, akan pertolongan dan berbantahan. Kadang-kadang bantah-bantah ya. Berbantuan bukan bantah, berbantuan atas berbuat baik. Allah SWT wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'amalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ada ayat Quran itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantulah kamu ke arah kebaikan dan ke arah ketakwaan. Wa la ta'awanu
alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong bantu dalam hal-hal permusuhan dan juga kemaksiatan dan permusuhan. Kalau orang nak buat jahat jangan bantu. Orang nak buat baik bantu dia. Orang nak menuju ke ketakwaan bantu dia. Begitulah. Maka setengah daripada orang yang cenderung pada jalan ini yaitu Sa'id ibnu Al-Musayyab bin Hazan bin Quraisy dan Amir bin Surahbil Su'aib Asy-Syu'bi dan Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari dan Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Sabrimah dan Surat bin Al-Harith dan Syarik ibnu Abdullah. Semua yang disebut itu daripada At-Tabi'in. Semua itu Tabi'in maka lepas sahabat ya. Namanya Tabi'in. Lepas sahabat. Itu daripada golongan-golongan Tabi'in. Dan orang yang kemudian daripada mereka itu yaitu Sufyan ibnu Uyainah dan Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad Idris itu Imam Syafi'i tau. Nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Gelaran Syafi'i ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Itu betul. Ahmad bin Hanbal lah. Pengasas mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal. Dan satu jemaah yang muafakat dengan mereka itu. Semua mengatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan sunat bergaul-gaul dengan orang ramai. Jangan mengatakan dia ya. Kata Imam Nawawi itu apa? Pakar hadis. Dia banyak menyusun hadis-hadis. Itu Imam Nawawi. Ya? Di antaranya apa? Susunannya. Bukan karangannya. Hadis bukan karang. Petikan daripada sabda Nabi. Di antara dia susun saja. Itu apa? Imam Nawawi. Hadis 40, matan arba'in. Siapa nyusunnya? Imam Nawawi. Itu tu Al-Azkar. Ada pun nama kitab namanya Al-Azkar. Susunan Imam Nawawi itu. Perawi hadis yang sangat masyhur. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah bersalah-salahan ulama berselisih pendapat pada masalah bercampur gaul dan berasing dan daripada orang-orang itu manakah daripada keduanya yang lebih afdal? Mana lebih afdal? Campur ke masing ini? Jadi bersalah-salahan, bersalah pendapat. Maka mazhab Syafi'i, kita ni mazhab Syafi'i belakang. Maka mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama memperutamakan bercampur gaul. Mazhab Syafi'i kata elok bercampur gaul. Yang lain mau begitu juga. Kerana barang yang ada padanya daripada beberapa banyak faedah, banyak faedah bercampur gaul. Kita boleh minta tolong orang, dia susah kita tolong dia. Itu kalau bercampur gaul ya. Kalau seorang dia kira orang tu aja lah, dia tak ada nengok orang lain, tak ada perhatian terhadap orang lain. Jadi menzahirkan mana itu? Memperutamakan bercampur gaul kerana barang yang ada padanya dapat beberapa banyak faedah dan menzahirkan ketiadaan agama Islam dan membanyakkan kaum muslimin dan menyampaikan kebajikan kepada mereka itu dan bertolong-tolong di atas berbuat baik dan takwa dan menolong orang yang berhajat. Orang yang berhajat ada tolong dia. Jika sekiranya seorang yang berilmu dan orang yang zahid itu berpaling dari dunia, lebih kuat ada kelebihannya bercampur gaulnya. Kalau dia orang yang ada ilmu, dia elok bercampur gaul. Lebih kuat, lebih hebat, lebih bagus dia bercampur gaul daripada seorang diri dia. Seorang diri untuk dia aja. Kalau bercampur gaul dia boleh tolong orang lain dan dia boleh minta tolong orang. Itu gunanya. Dan telah berjalan mazhab yang lain daripada mengutamakan berasing diri kerana ada padanya kesejahteraan yang tahqiq, artinya sejahtera yang sebenar-benarnya boleh kita pegang betul, benda yang boleh kita pegang, sejahtera yang tahqiq itu yang kuat, tetapinya dengan syarat bahawa
Ia seorang yang tahukan jawatan ibadat-ibadatnya tu. Dia tahu yang ini jadi ibadat, semua jadi ibadat belakang. Apa saja dia jadi ibadat. Kerana kita dijadikan Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ada tak? Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi apa saja kita buat mesti merupakan ibadah kepada Allah Taala. Supaya dapat pahala. Makan dapat pahala, tidur dapat pahala, bercakap dapat pahala, bergaul dapat pahala, membeli belah dapat pahala, berjual dapat pahala, apa saja. Jadi ibadah kepada Allah Taala. Itu yang kita nak betul ya. Jadi kena bercampur kawan lah. Kalau seorang dia nak jadi ibadah. Dan telah berjalan mazhab yang lain daripada yang mengutamakan berasing diri. Ini yang lain pula. Dia mengutamakan mengasingkan diri. Kerana ada padanya kesejahteraan yang tahqiq. Tetapi dengan syarat bahawa ia adalah seorang yang tahukan jawatan ibadat. Dia tahu apa yang nak jadikan ibadat walaupun seorang-seorang. Yang dilazimkannya, yang selalu dibuatnya. Dan telah berkata Al-Kirmani di dalam syarah Al-Bukhari, bermula yang terpilih daripada dua perkara itu pada zaman kita ini lebih baik mengasihkan diri. Kata setengah tu kita lebih baik beruzur. Kerana kalau kita campur orang ramai, kita pun jangkit dengan kefasikan orang ramai tu. Kalau kita bergaul dengan orang sadar, akhirnya kita sadar. Kata kita bergaul dengan orang merokok, akhirnya kita merokok juga. Kerana kita jangkit dengan penyakit-penyakit orang kita. Itu yang paling elok seorang diri, mengasingkan diri. Kata setengah ulama nanti dia. Kerana jarang sunyi segala perkumpulan orang-orang pada maksiat. Orang maksiat selalunya berkumpul, bukan seorang-seorang buat ya. Jadi bila ramai tu jangkit lah. Orang sadar jangkit sadar pada orang lain. Orang rokok jangkit rokok. Orang curi jangkit pencurian daripada orang. Orang tak puasa jangkit pada orang tak puasa. Itu yang bahaya tu. Bermula aku muafakat sebagai kata Al-Kirmani. Aku ikut kata Kirmani itu. Kerana bercampur gaul serta orang-orang pada zaman ini tiada dapat apa, tak dapat faedah apa-apa daripada jahat, melainkan jahat. Tiada dapat faedah apa, tiada dapat apa lain daripada jahat aja. Dan telah berkata Abu Al-Baqa Al-Ahmadi. Ini ulama lain ya. Abu Al-Baqa Al-Ahmadi. Dan bermula aku muafakat dengan kata lebih utama berasing. Dia nak mengasingkan diri, tak nak bergaul dengan orang ramai. Berasing daripada orang-orang kerana jauh. Kalau jauh ya, jauh daripada riak. Apa riak? Riak itu arti yang membuat atau meninggalkan apa-apa ibadah bukan kerana Allah. Itu riak. Buat bukan kerana Allah, riak. Tak nak buat bukan kerana Allah, riak juga. Tak nak buat kerana takutkan riak, riak juga ya. Itu riak. Riak ni apa? Kata Nabi, riak tu apa? Dosa yang macam mana? Syirik kecil. Riak tu syirik kecil Aku yang aku takutkan untuk kamu, kata Nabi, lebih aku takut daripada kamu ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab Nabi, ar-riya'u. Riak itu syirik kecil. Tak ada kapio. Syirik tak ada kapio, syirik tak ada kapio Tapi berdosa besar. Apa tak katakan? Itu riak. Macam saya ngajar ni gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Manifestasi, fenomena, apa? Proklamasi. Dia tengah ngai dan menengoknya. Apa? Intonasi, makan nasi. Supaya orang tengah ngai. Yang sebenarnya saya pun tak faham. Itu apa? Riak itu. Supaya dipuji dia orang. Andai Haji Ibrahim tu dia menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Padahal apa tak ada apa faedahnya ya. Itulah. Itu riak tu. Bukan kerana Allah. Nak buat semua kerana Allah, jangan bukan kerana Allah ya. Kalau baru tak ada riak. Dan bermula aku muafakat dengan kata lebih utama berasing. Aku kata beliau berasing dengan diri, jangan bersama dengan orang ramai. Daripada orang-orang kerana
jauh daripada riak pada amal, tak ada riak. Dan lapang hati tu, tak ada pula rasuah orang lain, tak ada kerana koni, tak ada apa, dia antara dia dengan Allah saja. Dan nampak apa nampaknya, tengok, dan nampak sir. Apa itu sir? Rahsia. Sir tu dia rahsia. Sir keesaan Tuhan, tahu. Dia merasakan Allah itu esa. Allah itu saja yang berkuasa. Allah itu saja Tuhan. Allah itu saja yang agung. Allah itu saja yang dipuja. Allah itu saja yang kita patut takut. Itu namanya sir. Rahsia Allah. Pada azali. Apa itu pada azali? Daripada mula-mula lagi. Itu azali. Daripada dulu lagi Allah itu sir. Ya. Daripada azali. Ya. Kita kata Az-Zubairi sarih bagi Ihya, bermula aku bersetuju dengan barang yang dikatakan oleh ulama-ulama itu. Ulama yang kata patut bersendirian, jangan campur-campur kerana tak bahaya. Daripada mengutamakan berasing diri. Dia pertama-tama nak semua campur ni. Aku lebih lunak untuk menerima percampuran, elok campur dengan orang ramai daripada tak campur-campur diri daripada seorang-seorang. Ayo kata siapa dia? Bermula aku, kata Az-Zubaidi dia, kata Zubaidi, aku lebih suka ikut orang yang suka bercampur gaul dengan orang ramai daripada mengutamakan berasing diri. Sebab kebinasaan masa dan saudara-saudara, sebab kebinasaan masa dan saudara-saudara. Kenapa? Kalau kita seorang-seorang takut syaitan yang apa? Yang mengajak kita kepada maksiat. Seorang-seorang ni. Kalau ramai-ramai ada geng, mayang ramai, puasa ramai, puasa 6 ramai. Ada tu ya. Kalau seorang-seorang puasa kedah. Sudah tak puasa. Ya, ada orang lepas puasa. Ada. Kerana tak ada berat. Kalau ramai-ramai, dia ikutlah. Orang ni puasa, dia pun puasa. Orang ni puasa, dia pun puasa. Betul ya. Itu keuntungan ramai-ramai tu. Itu suruh berjemaah tu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada pun namanya ni. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menjadi ikutan orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah dia orang-orang yang dapat keberuntungan. Muflihun, dia dapat kemenangan. Itu nak ada, itu dia ada jemaah. Disuruh kita berjemaah ni. Semayang berjemaah, berjuang berjemaah, mengaji berjemaah. Apa? Bergotong royong berjemaah. Suruh kita berjemaah, yang seorang. Ada banyak faedah, ramai ada berseorang. Bermula aku bersetuju dengan barang yang dikatakan oleh ulama-ulama itu daripada mengutamakan berasing diri, sebab kebinasaan masa dan saudara-saudara. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Betul tak? Kepada Allah lah kami minta pertolongan. Musta'an tu minta tolong. Allah lah kita, apa saja pun Allah yang boleh nolongnya, yang lain tak boleh. Muka surat 313 juzuk 6, Itaf al-Sadah al-Muttaqin. Nama kitabnya. Baik, akan datang kita akan baca apa? Menyatakan hadis yang membicarakan kejahatan berseteru-teru, bermusuh-musuh. Itu ada ya. Jangan sampai tak tegur. Itu berseteru-seteruan. Bila nengok je orang tu, kau nak baring. Tahu kau nak baring? Berpaling, tak nak tegur. 3 golongan manusia yang tak akan dapat masuk syurga. Terus masuk syurga, cium masuk syurga tak boleh. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, orang-orang yang derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, orang-orang yang memutuskan silaturahim. 3 golongan. Kalau ada, jangan buat begitu. Kita tak penat dia semayang. Tak masuk syurga tau. Jadi jaga baik ya.
Jadi jangan putus silaturahim. Kena? Kalau putus silaturahim sambung balik. Panjang umurnya. Kalau dia putus, kalau dia menyambung silaturahim. Baik, cukup sekadar itu. Dekat 11.30 dah. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya?